Alhamdulillah wahidil ahad al-fardu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurratan a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam AJK serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung mengajar kita kitab Munyatul Musalli, yakni cita-cita bagi orang yang sembahyang. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, maka tilik olehmu, yakni tilik, kita berfikir, sesama kita berfikir, siapa? Kita semualah, akan besar pemberian Allah Subhanahu wa taala dan kurniaan atas segala hamba-Nya. Hamba Allah Subhanahu wa taala siapa? Kita lah yang mukmin. Jadi dekat sini sambung daripada kisah itu berkenaan dengan khusyuk dalam solat. Sebab apa dituntut untuk khusyuk kita dalam solat? Ialah apa dia? Betapa besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala ke atas apa? Hamba-Nya yang mukmin. Ingat, hamba-Nya yang mukmin. Sebab orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapat rahmat ialah orang-orang mukmin. Kalau muslim belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab munafik pun orang muslim juga. Orang Islam juga munafik pun. Orang-orang yang banyak buat jahat pun orang Islam juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa dia? Orang yang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ni dan mensyukuri kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang mukmin. Kena faham tu. Sebagai contoh, di antara perilaku orang mukmin, salah satulah ialah mensyukuri nikmat atas Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tu orang mukmin. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita telinga, bagi telinga. Jadi tanda-tanda orang mukmin, orang bersyukur ni ialah dia memelihara telinga dia daripada dengar benda-benda yang tak elok. Tu salah satu nak tengok apa? Orang mukmin. Tanda orang mukmin. Dia tak suka dengar cerita-cerita duk umpat-umpat, kedai kopi apa semua, tak nak dengar. Sebab apa? Sebab sebagai mukmin, orang mukmin, bukan muslim, mukmin, ialah mereka itu mensyukuri salah satu nikmat besar Allah Taala bagi ialah tidak mendengar benda-benda yang tak elok. Contoh, satu contoh. Sama juga. Kalau nak dikatakan orang mukmin itu perangai dia apa dia? Yakni memelihara di antara nikmat Allah Taala bagi.
Sebagai contoh apa dia? Mata. Dan di antara orang mukmin itu memelihara mata mereka itu daripada melihat benda-benda yang tak elok. Contoh. Ni nak tahu apa? Kisah nak beza antara mukmin dengan muslim. Maka dekat sini apa dia? Dia suruh musannif pengarang kitab ni suruh fikir betul-betul, suruh tilik, suruh tengok halus-halus bahawasanya besar pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-Nya yang mukmin. Sebab apa dia sebut hamba-Nya yang mukmin? Sebab orang mukmin je fikir. Setakat sekadar nama Islam tu tak ada nak fikir lah. Yang penting aku buat kerja aku. Sekadar tu je. Tapi kalau orang yang mukmin tu di antaranya ialah mereka yang apa? Yang menilik, yang berfikir, yang mensyukuri apa Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat ke atasnya, yakni nikmat-nikmat yang besar. Dan pada riwayat Jabir, yakni Jabir, hadis daripada Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma. Hadis ni riwayat daripada Jabir dan Muaz, yakni Muaz bin Jabal. Yakni cerita tentang apa? Tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia, yakni ia tu Nabi. Maka Nabi naik ke langit, Nabi melihat pada langit dunia akan malaikat yang berdiri selama-lamanya, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia, yakni akan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada rukuk. Yakni Nabi SAW ketika naik Isra Mi'raj tu ni nak terima wahyu sembahyang. Maka di antara langit yang pertama tu Nabi SAW melihat malaikat itu dalam keadaannya apa dia? Berdiri. Ibadah tu. Malaikat apa dia? La ya'sunallah. Mereka itu tidak buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan buat apa Allah Taala suruh. Maka malaikat tu berdiri selama-lamanya. Kerja dia berdiri je sambil menyebut zikrullah. Nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan macam tu malaikat. Apabila Nabi SAW naik mana? Kepada langit yang pertama. Kemudian dan pada langit dan pada langit yang kedua, rukuk selama-lamanya. Tiada mereka itu, yakni malaikat, mengangkat kepalanya. Maka Nabi SAW dah lepas langit pertama, naik langit kedua, maka malaikat tu semua pakat rukuk. Rukuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada buat apa pun, malaikat rukuk saja. Dan pada langit yang ketiga, sujud akan Allah Subhanahu Wa Taala, tiada mengangkat kepalanya, yakni kepala malaikat, melainkan ketika memberi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu. Maka kerana menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kemudian sujud pula selama-lamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap rakaat. Jadi masa Nabi SAW tu naik langit pertama, malaikat berdiri saja. Lepas tu naik langit kedua, semua malaikat rukuk. Berapa banyak? Wallahu ta'ala alam.
Dan ada pun yang langit yang ketiga, malaikat sujud, semua sujud. Tapi malaikat angkat kepala sekejap. Angkat kepala kerana apa? Kerana nak menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sujud. Lepas tu bila Nabi naik pada apa? Langit yang ketiga, maka malaikat apa dia? Bangun daripada sujud tu, jawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa dia? Malaikat sujud balik. Dan di antara dalil-dalil ni lah apa dia? Sujud satu rakaat, sujud 2 kali. Itu di antaranya. Padahal perbuatan malaikat lain pun ambil juga dalam sembahyang. Malaikat berdiri, malaikat rukuk, malaikat buat dulu, baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang tu ada rukuk, ada sujud, ada dua di antara dua sujud. Tu nanti kita belajarlah berkenaan dengan sejarah sembahyang tu. Kemudian dan langit yang keempat, tasyahud mereka itu selama-lamanya. Tasyahud, duduk tasyahud selama-lamanya. Dan pada langit yang kelima, mengucap tasbih dan berzikir mereka itu. Langit yang kelima selama-lamanya, bertasbih, ucup. Jadi langit yang keempat tu apa dia? Tasyahud. Jadi di antaranya apa dia? Kita duk syariatkan apabila sembahyang tu duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Bagi salam kat Nabi. Itu Nabi SAW jawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Maka Nabi jawab apa dia? Salam ke atas kami. Nabi tak jawab seorang. Padahal apa dia? Allah Ta'ala bagi salam, Assalamu alaika. Ka tu seorang. Salam ke atas kamu. Kamu seorang. Ataupun engkau. Ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Tapi Nabi jawab apa dia? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam ke atas kami. Padahal Nabi seorang. Jadi nak bagi tahu Nabi nak jawab salam tu, dijawab sekali dengan umat-umat dia sekali. Nampak Nabi tak ingat kita walaupun duduk di tempat VVIP. Mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi salam. Salam tu apa? Salam tu doa sejahtera. Jadi seolah-olah apa dia? Allah Ta'ala sendiri sejahterakan ke atas Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad jawab tu bukan jawab seorang. Dia jawab dengan siapa? Dengan kita sekali. Yakni umat dia. Assalamu alaina dan wa ala ibadillahi salihin. Dan ke atas hamba-hambamu yang soleh. Nampak Nabi SAW sampai darah tu apa dia? Ingat kat umat dia. Padahal kalau duduk tempat tu tak ingat apa dah. Kalau ikutlah kita, kalau duduk tempat tu dah tak ingat habis orang kampung, anak beranak pun tak ingat dah. Kalau duduk tempat yang tertinggi lah, nak kata kita. Tapi Nabi SAW tidak. Walaupun Allah Ta'ala tu bagi salam dekat Nabi seorang, maka Nabi SAW tu jawab dengan apa? Dengan kita, Assalamu alaina. Salam ke atas kami. Siapa? Kita. Yakni umat-umat Nabi SAW dan hamba-hamba Allah yang salihin. Nak kata ucapan tu. Jadi sebab itulah puncanya umat-umat, bukan umat, yakni umat yang terdahulu pada kita lah, zaman sahabat, zaman apa? Zaman salafus salih. Zaman tu apa dia? Mereka tu di antara mereka sembahyang khusyuk, mereka itulah mempelajari berkenaan dengan hadis-hadis ataupun fadilat-fadilat yang boleh rasa keinginan untuk sembahyang. Sebab tu bila ada rasa teringin tu, sebab itulah jadi apa? Jadi khusyuk lebih. Benda barang teringin, barang tak teringin tak jadi. Macam orang lah hobi pelik-pelik.
Tapi dia teringin habis. Apa dia? Beribu-ribu, puluh ribu. Bagi contoh apa dia? Orang hobi apa? Kura-kura tu, sulcata tu, jadi itu. Kura-kura pun. Tapi kalau orang yang mengetahui kelebihan dia, benda ni payah nak dapat dan sebagainya, orang meminati hobi, 5,000 pun beli. Ada yang harga 10,000, 20,000. Kadang tak masuk akal. Tapi sebab apa? Sebab minat. Dia tak fikir benda lain, dah fikir benda tu. Sebab apa? Sebab minat. Sebab apa? Sebab mempelajari, mengkaji, mengetahui tentang rahsia-rahsia, macam mana kura-kura tu apa semua. Ni aku pegang ni kura-kura ni, dekat kawasan ni aku seorang yang ada. Tapi kita tak ada pun, tak ada rasa apa. Tapi dia tak boleh. Dia rasa ada tu, walaupun harga puluh-puluh ribu tu, dia rasa macam dah habis dah. Dia tak fikir apa dah. Sanggup bawa keluar duit bulan-bulan beribu nak pergi makan benda tu. Ni contoh. Sebab apa? Sebab minat. Tak ada tak apa. Macam tu jugalah salafus soleh, orang-orang terdahulu, dia minat. Orang panggil apa? Sembahyang tu, bila sampai tahun sembahyang tu semua tinggal. Sebab apa boleh tara tu? Sebab di antaranya mereka mempelajari fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan, rahsia-rahsia. Kita mungkin lagi tak sampai tara tu. Saya pun tak ada sampai tara tu. Tapi sahabat boleh sampai tara tu. Tu di antara salah satu. Bahkan mereka tu dekat dengan Nabi juga. Bahkan dekat antara mereka tu mempunyai apa dia? Mereka jaga pandangan, jaga telinga, jaga mulut, jaga diri, jadi hati bersih. Jadi nak buat benda macam tu rasa lebih lagi. Kita dah macam-macam campur. Susah sikit lah. Tapi dengan kita dengar cerita-cerita daripada hadis Nabi, cerita daripada kisah-kisah sahabat, daripada salafus soleh, paling kurang-kurang pun kita ada rasa sikit lah semangat untuk apa? Untuk nak jadikan sembahyang itu sebagai benda apa? Benda yang targhib, benda yang disukai. Duduk sembang azan pun boleh tinggal, letak habis semua pergi. Nak sampai tengah tu. Jadi payah jugalah. Cumanya apa dia? Kita usahalah. Sampai tengah tu. Zaman sekarang ada tapi tak banyak. Pernah apa? Dulu dekat kuliah dulu, dekat universiti dulu. Tapi yang ni belah-belah ni lah. Pakistan, India, jadinya macam tu. Tapi yang tu macam melampau juga. Tengah belajar ni, azan berhenti terus. Tak ada, keluar terus macam tu je. Buat tak tahu dengan apa, dengan profesor apa, tak tahu, keluar macam tu je. Sebab apa nak pergi semayang? Pun tak boleh juga. Jadi nak cerita apa, nak cerita satu benda tu, adab pun kena ada juga. Memanglah sembahyang tu wajib, tapi adab pun nak kena juga. Waktu menuntut ilmu pun tak boleh juga. Kadang-kadang kita ni apa, tak faham benda tu. Sebagai contoh adalah 2-3 tempat tengah mengajar macam ni, duduk depan ni sembahyang sunat. Tu tak ada adab. Minta orang cakap sebab apa? Jadi bila majlis ilmu ni, tambah pula ilmu fardu ain, ialah ingat kewajipan. Kita kena faham mana benda yang wajib, mana benda yang sunat, mana benda yang harus. Dia sembahyang sunat, lepas tu pula tengah apa? Tengah kuliah. Tengah duduk ramai-ramai ni sembahyang kat depan ni, nak suruh berhenti awal. Nak suruh berhenti. Jadi nampak adab, tak ada masalah kalau nak suruh berhenti ke nak suruh apa ke. Jadi kita satu-satu benda tu ada adab. Sama juga orang baca Quran. Baca Quran itu sunat. Tapi bila baca Quran tu boleh mengganggu orang sembahyang sebelah, hukumnya haram. Tak boleh. Kadang kita kena tahu nak buat benda sunat tapi jatuh haram. Baca Quran, fadilat besar baca Quran. Tapi dia baca Quran tu nak mengganggu orang sembahyang wajib. Tak boleh. Dalam masjid, memang tempat sembahyang, nama pun masjid. Sajadah sujud, masjid tempat sujud. Memang tempat sembahyang. Orang datang nak sembahyang, tak sembahyang zuhur, tak sembahyang asar lagi. Kita duduk perderah baca Quran apa semua sampai orang sembahyang tu apa, jadi tak usyuk lah. Kalau boleh satu masjid nak dengar. Contoh, nampak
kena adab, kena tengok suasana, tempat, keadaan. Tapi kalau orang tak faham apa dia, apa duk marah-marah orang bercukuran pun kena marah. Tu orang lain buat, dia mula pusing kat situ pula. Tu kadang pening tu. Kadang-kadang tengah kuliah sini, dia pun dia kuliah kat luar. Tu tak ada adab tu. Tak nak dengar pun tak ada masalah. Bukannya kita nak kena paksa apa semua, tapi nak cerita apa? Nak cerita adab. Ingat, salah satu berkat masuk tu ialah adab. Ingat, berkat dekat kita ni, satu benda yang berkat tu ialah adab. Bila tengah kuliah, dia sembahyang depan, ganggu orang lain, ganggu kita nak apa, nak menyampaikan kuliah dan sebagainya, dia sembahyang. Dia sembahyang sunat. Tak ada masalah. Melainkan kalau dia pergi kat belakang tu sembahyang pun tak ada masalah. Tapi nak cerita adab. Sebab kadang-kala adab tu kurang barakah. Kita takut benda tu lah. Kurang adab, kurang barakah. Bukan tak ada barakah, kurang. Sama juga orang belajar. Bila tengah belajar, jadi guru sampai kat depan, dia sembang belakang. Apa dia? Bukan orang panggil apa? Tu tak ada adab. Jadi tak ada adab tu bukan apa? Takut kurang barakah. Baik dia diam, dia tertidur pun tak apa lagi. Boleh lagi. Nak buat macam mana? Kadang ngantuk, tak ada. Tu dia tak panggil apa? Kurang adab. Tertidur. Nak buat macam mana? Benda yang kadang-kadang apa dia? Tidak disengajakan. Tapi bila diberi ilmu depan, lepas tu cakap kat belakang, buat benda lain, boleh mengganggu pula orang lain. Takut jadi hukumnya haram. Tengah kuliah ni, belajar kitab apa, musalli, cara nak sembahyang, dia duduk belakang baca Quran kuat-kuat, sampai mengganggu orang lain nak dengar. Bagi contoh. Jadi tak ada adab. Kadang-kadang tak ada adab tu kurang barakah, kadang-kadang tak ada adab tu jadi benda-benda yang haram. Kita takut benda tu. Biarlah kita tak pandai, biarlah kita orang duk kata apa pun, yang penting adab kita. Tak kisahlah. Macam-macam. Pergi tempat ni kena adab, kena hormat orang apa semua. Sebab apa? Sebab itu yang dituntut oleh Islam. Bahkan Nabi SAW sendiri pun apa dia? Pergi mana-mana pun beradab. Nak marah pun beradab juga. Tak boleh melulu mengikut hati. Baru apa? Dulu lepas kita cerita pasal hati tu. Jadi tu. Dan di antaranya daripada sahabat-sahabat orang salafus soleh yang mana mereka boleh maintain, di antaranya mereka boleh maintain solat itu dengan sempurna, dengan memelihara solat, ialah banyak apa dia, mendengar ataupun mempelajari fadilat. Tu punca-punca, di antara puncanya. Salah satu ni lah, cerita ni lah daripada hadis yang diriwayat oleh Jabir dan Muaz bin Jabar. Sambung lagi. Kemudian, dan pada langit yang keenam, mengucap takbir mereka itu, yakni malaikat mengucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh, malaikat mengucap salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cita hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cita hati Rasulullah dan ingin bahawa dijadikan bagi demikian segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu. Maka oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia?
menjadikan pahala-pahala malaikat tadi tu? Berapa banyak? Wallahu ta'ala alam. Tiap-tiap langit tu berapa banyak pahala malaikat tu? Wallahu ta'ala alam. Jadi dihimpunkan semua pahala-pahala daripada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan yang ketujuh. Kesemuanya dihimpunkan pahala-pahala itu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, yang melakukan solat 2 rakaat. Nak cerita apa? Nak cerita kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi itu apabila melakukan solat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, dengan penuh tazallul, kehinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hina diri, semata-mata kita nak buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan segala ibadat, pahala-pahala para malaikat yang duduk 7 lapis langit tu kepada hamba-hambanya yang menunaikan solat 2 rakaat yang penuh dengan dengan penuh ni lah, orang panggil apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak nunjuk, bukan nak takbur, bukan nak riak, bukan nak ujuk, bukan jadi sifat munafik, tak. Hanya semata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ni satu hadis, banyak lagi cerita lain yang Allah Ta'ala beri ganjaran tu, tak masuk lagi diceritakan lepas ni detail pula. Setiap rukuk, pahala dalam rukuk tu, pahala dalam iktidal, lepas tu masa waktu kita takbir dan sebagainya, terdapat di antaranya rahsia-rahsia. Dan apabila kita amati elok-elok ataupun kita tilik elok-elok, bahasa lama dia suka tilik lah, ataupun kita fikir secara elok-elok setiap perbuatan-perbuatan yang kita buat tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran yang besar. Tu setiap perbuatan, bahkan kalau kita sempurna semua perbuatan walaupun sembahyang 2 rakaat, maka Allah Ta'ala bagi lagi segala pahala-pahala malaikat yang duduk di antara lapisan-lapisan langit. Nak kata apa? Nak kata Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hamba-Nya yang menunaikan solat. Jadi ni salah satu motivasi untuk kita ni, untuk kita semualah, supaya apa? Supaya jangan putus asa, supaya jangan jadi lemau, supaya jangan kadang-kala tak bersemangat. Untuk apa? Untuk nak menunaikan solat. Dan dalam masa yang sama juga memotivasikan kita, kita ni yang dah berumur ni, mungkin dulu kita pun banyak tinggal solat, banyak tidak solat, banyak tertinggal dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan memberi semangat untuk nak kita qada balik. Jadi kita dah tahu benda-benda macam ni, rahsia-rahsia dia, kelebihan-kelebihan dia, maka kita pun aku tak qada lagi, banyak lagi solat ni tak qada lagi. Jadi ada semangat untuk apa? Untuk nak melakukan. Kalau tidak, antara tu lah, aku dah sembahyang dah, nanti aku qada bulan puasa nantilah. Bulan puasa nak buat ibadat banyak ni, sampai bulan puasa pun letih apa semua tak buat juga, duk tangguh-tangguh tu lah. Sebab apa? Tak ada sifat rasa nak buat tu, rasa seronok tu tak ada lagi. Sebab apa? Sebab banyak lagi tidak mempelajari. InsyaAllah kita pelajari sikit, paling kurang pun jadi semangat kat kita semua. Jadi semangat apa? Untuk kita melakukan solat. Yang ni daripada hadis Nabi SAW, dan termasuk juga dia ni dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala janji, Allah Taala innaka la tukhliful mi'ad. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak memungkiri janji. Kemudian hikmah dituntut solat 5 waktu. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Lepas ni kita belajar hikmah pula. Apabila kita belajar hikmah,
Paling kurang pun apa dia, kita boleh istiqamah tu pun padan dah. Apa dia? Istiqamah untuk solat lima waktu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat sama-sama kita renungkan untuk pengajaran kita. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa insyra alaina min khazain rahmatika wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.